A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama dalam sesi talaqi dan juga tadabbur. InsyaAllah kita di hari ini dalam sesi talaqi dan juga tadabbur, hari ini kita akan tengok sama-sama, belajar sama-sama surah Al-An'am, muka surat yang ke-142. Muka surat yang ke-142. Lebih kurang bermulalah daripada ayat 111 hingga ayat 118. InsyaAllah sama-sama. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, baik, marilah kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Jadi seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan tengok sama-sama hukum akam tajwid yang ada dalam satu-satu ayat yang kita baca, kemudian di akhirnya nanti kita akan baca bersama-sama insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan sesi pengajian kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Saya berhenti dulu takat tu. Kita tengok hukum hakam tajwid yang ada sampai ayat yang takat kita baca tadi tu. Pertama, perhatikan pada walau annana, anna tu, perhatikan pada nun itu bertanda syaddah ataupun nun yang bertanda sabdu, maka wajib kita dengung, ataupun nama lainnya wajibul ghunnah, wajib kita dengung dua harakat dengung dia. Walau annana nazzalna huruf zain dengan tertukar di antara huruf zain dan juga huruf dha. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Perhatikan pada nazzalna ilaihim. Ilaihim. Okey. Di sini ada tanda huruf mat kan? Bertemu dengan huruf hamzah. Pertemuan ini tidak berlaku dalam satu kalimah. Jadi hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Jadi dia akan jadi bunyi macam mana? Walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Perhatikan pada malaika. La itu ada huruf mat kan? Huruf mat bertemu dengan hamzah. Pertemuan ini di dalam satu kalimah. Maka hukumnya mat wajib mutasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta. Perhatikan pada ta ini ada hukum mat tabi'i, dua harakat panjang dia.
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Perhatikan pada alaihim kulla syai'. Mim mati bertemu dengan huruf kaf, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Dijelaskan bunyi mim itu, tidak perlu dengung, tidak perlu panjang. Kemudian kulla syai'in qubula. Hamzah ini bertanwin. Bertanwin iaitu kasratain. Berartinya ada dua kasrah dekat situ. Sebab tu kita sebut kasratain. Kemudian bertemu dengan huruf qaf yang berbaris dhammah. Maka hukumnya ikhfa hakiki bi gunna. Cara bacaannya kita kena dengung dua harakat. Okay, saya berikan cara sebutan dia. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. قُبُلًا مَا كَانُوا. Perhatikan pada lamma kanu. Di situ ada tanda tanwin. Tanwin dia apa? Fathatain. Apa maksud fathatain? Berarti ada dua baris fathah dekat atas huruf lam ini. Lam alif ini. Kemudian bertemu dengannya huruf mim. Kan? Jadi hukumnya ialah idgham bi gunna. Sebab apa? Sebab tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang mana huruf mim ini di antara salah satu daripada huruf-huruf di dalam hukum idgham bi gunna. Jadi kena ada idgham kamil bi gunna. Kat situ. Masukkan beserta dengung dua harakat. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Perhatikan pada liyu'minu. Okey, dekat situ ada padanya sifat. Dalam pengajian sebelum ni saya dah pernah sebut, iaitu sifat syiddah. Berartinya suara kita tertahan. Contoh dia jadi nak baca macam mana? Nak baca dia kita tak boleh baca dengan cara baca liyu. Tak boleh ada suara tambahan tu, tak boleh. So dia macam liyu minu, liyu minu. Liyu minu. Liyu minu illa an yasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Perhatikan pada liyu'minu illa. Okey. Huruf mad, minu tu mad bertemu dengan huruf hamzah. Di dalam satu kalimah atau dua kalimah ni, dua kalimah. Jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Cara bacaannya 4 ataupun 5 harakat panjangnya. Kemudian kita lihat pada illa ayyasha Allah. Perhatikan pada illa ayyasha tu. La ay. Kenapa kita panjang di situ 4 ataupun 5 harakat? Sebab hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Macam mana terjadi mad jaiz munfasil ni? Terjadinya sebab huruf mad bertemu dengan hamzah tetapi bukan di dalam satu kalimah. Kemudian kita perhatikan pada nun mati ataupun kita sebut juga dengan nun sakinah. Bertemu dengan huruf ya. Maka hukumnya di situ ialah idgham bi gunnah. Sebab apa kita panggil idgham bi gunnah? Sebab nun mati bertemu dengan huruf ya, yang mana ya ini di antara salah satu daripada huruf-huruf yang ada dalam hukum idgham bi gunnah. Kemudian perhatikan pada yasha Allah. Okey. Huruf mad sya tu kan? Sya daripada huruf shin yang memberi fathah ada huruf mad tu. Nampak tak? Tanda mad ni bertemu dengan huruf hamzah. Dalam satu kalimah atau dua kalimah?
satu kalimah. Bila dalam satu kalimah, maka hukumnya mad wajib muttasil. Maka hukum bacaan dia adalah 4 ataupun 5 harakat panjangnya. Kemudian perhatikan pada Allah. Allah ini Allah ni dibaca dalam keadaan kita tebalkan. Sebab apa? Sebab hamzah ini berbaris fathah. Ataupun lam pada lafzul jalalain ini dibaca dengan mufakhamah. Tidak dibaca dalam keadaan muraqqaqah ataupun dinipiskan dia. Sebab hamzah ini berbaris fathah. Kemudian perhatikan pada wala. La ini kena panjang 2 harakat sebab ada mat tabi'i, dia jadi mat tabi'i 2 harakat. Kinna nun mati, maafkan saya, nun ini bertanda syaddah, nun sabdu. Jadi kena dengung 2 harakat. Aktsaruhum yajhalun. Pada huruf kaf ini diberikan padanya sifat hams. Apakah maksud sifat hams ini? Maksud sifat hams ialah ada sedikit hembusan angin yang keluar daripada mulut kita bila kita sebutkan huruf itu. Contoh, bila kita sebut kaf, kita rasa tu yang hujung tu, yang bunyi lepas daripada ada angin yang keluar tu. Pada itu adalah sifat, namanya sifat hams. Aktsaruhum yajhalun. Okey. Perhatikan pada mim mati bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Dijelaskan bunyi mim, tidak perlu dengung. Kemudian bila kita berhenti pada yajhalun, dia akan jadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Apakah erti mad arid li sukun ni? Artinya kita boleh berhenti cara bacaan dia 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Boleh. Baik, kita tengok pula ayat yang ke-112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ وَالْإِنسَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Kita berhenti takat tu dulu, kita tengok sikit-sikit apa hukum tajwid yang ada sampai dekat setakat ayat yang kita baca tadi, kan? Okey. Kita perhatikan pada kadza. Huruf dha inilah huruf lithawiyah. Bila kita huruf lithawiyah, kita keluarkan sikit lidah kita ni dekat hujung gigi depan kita ni, depan gigi depan ni. So jadi dha, bukan zai lah, dha. Kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kenapa kita tak dengung dekat nabiyyin nabiyyin tu? Nak masuk kan nabiyyin tu kita tak dengung. Sebab apa? Sebab tanwin bertemu dengan huruf ain. Yang mana huruf ain ini adalah salah satu daripada huruf izhar halqi. Jadi apabila tanwin bertemu dengan ain, kita nak dengung macam mana? Cuba kita buat nabiyyin. Tak boleh nak dengung tu kan. Jadi kena baca izhar. Makna kata izhar ni kita jelaskan bunyinya saja tanpa perlu kita dengung dekat situ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Perhatikan pada aduwan syayatin. Okey, dekat aduwan syayatin ni, kat waw ni, waw yang bertanda sabdu, kemudian atas dia tu ada tanda fathatain. Kemudian bertemu dengan huruf shin. Jadi hukum apa yang ada dekat sini? Hukumnya ialah ikhfa hakiki bi ghunnah. Cara bacaan dia kita kena dengung 2 harakat. Boleh nah?
Aduwan syayatinal ins. Ya ni dua harakat lah. Sebab apa? Sebab dia jadi mad tabi'i ataupun dikenali juga dengan mad asli, dua harakat panjang dia. Ti ni pun sama, dua harakat panjang dia. Nal insi wal jin. Insi wal jin. Nun mati bertemu dengan huruf sin, maka hukumnya apa? Ikhfa hakiki bi gunnah. Kita kena dengung dua harakat. Wal jin. Nun ni, nun yang bertanda syaddah kat situ. Jadi kita kena wajib gunnah dua harakat. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Perhatikan pada ba'din okey. Pada huruf dha ini bertanwin. Tanwin macam mana ni? Kasratain. Apa arti kasratain? Ada dua baris kasrah. Kalau kita ada satu, kita tak panggil kasratain, kita panggil kasratun sajalah. Okey, sebabkan kita sebut kasratain sebab ada dua baris kasrah dekat bawah ni. Kemudian bertemu dengan huruf zai. Jadi hukumnya apa? Hukumnya ikhfa hakiki bi gunnah. Cara bacaan dia kita kena dengung dua harakat. Jadi bunyi macam mana? Ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Zukh, huruf kha. Kha, nah, kha. Kat wasatul halq ni. Kha. Zukhrufal qawli ghurura. Qawli ghurura. Okey, bila kita berhenti kat ra ni, sepatutnya bunyi dia macam mana? Ron kan? Tetapi bila kita waqaf di situ, sebab kita nampak tanda waqaf jaiz ni, kita pun andaikan kita berhentilah kan kat situ. Bila kita nak berhenti kat sini, kita tak boleh bunyi ron. Dia akan bunyi ra. Sebab apa? Sebab di situ dia akan jadi mad iwad. Arti mad iwad ni ialah kita gantikan daripada bunyi ron itu yang sepatutnya bunyi ron kepada bunyi ra. Baik. Kemudian kita sambung. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharuhum wa ma yaftarun. Kita perhatikan pada walau syaa rabbuk. Syaa, dekat sini huruf mad ni. Huruf mad kan bertemu dengan hamzah. Dalam satu kalimah atau dua kalimah. Kita perhati tengok, oh dalam satu kalimah, satu maksud kan. Iaitu maksud dia kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita tengok dalam Quran terjemahan dia akan tulis apa? Kalau berkeinginan kan, ingin. Kan? Kalau Allah berkeinginan. Okey. Bila ada dalam satu kalimah, jadi hukumnya adalah mad wajib muttasil. Cara bacaannya adalah 4 ataupun 5 harakat panjangnya. Kemudian kita tengok pula kita berhenti dekat fa'alu. Bila kita berhenti kat fa'alu, kita tengok ni huruf mad waw ni sebelum dia ada huruf lam. Huruf lam ni dia berbaris dhammah. So bila kita berhenti dekat sini dia akan jadi mad arid li sukun. Bila mad arid li sukun, kita nak berhenti berapa harakat? Sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Kita buat pilihan. Kemudian ni tanda apa ni? Kat atas ni. Ini adalah tanda wasal aula. Apa tu wasal aula? Wasal aula ni berarti sambung lebih baik. Tapi kita andaikan kalau kita tak mampu untuk sambung, mungkin disebabkan kita tak cukup nafas ke, apa ke, jadi kita boleh berhenti, tak mengapa, tak salah. Cumanya sambung lebih baik. Kita andaikan kita berhentilah kan, tak cukup nafas kita berhenti. Jadi kita startlah balik, kita ibtidak balik. Fadharuhum wa ma yaftarun. Fadharhum wa ma yaftarun. Pasal apa dekat mim ni kita tak dengung? Sebab mim mati bertemu dengan huruf waw. Jadi hukumnya izhar syafawi. Tak perlu dengung, tak perlu panjang. Dijelaskan sahaja bunyi mim tersebut. Boleh nah? Baik, kita masuk pula ayat yang ke-113. وَلِتَصْغَى
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. Kita tengok dahulu apa yang ada. Hukum tajwid setakat yang ayat kita baca tadi. Walitasgha. Okay, perhatikan pada ilai huruf mad. Kan ada tanda mad ni. Panjang tu. Bertemu dengan huruf hamzah. Dalam ke satu kalimah ke dua kalimah? Kita pun perhati tengok. Oh, bukan dalam satu kalimah. Jadi bila bukan satu kalimah, berarti dia akan jadi hukum dia mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Kemudian perhatikan pada af. Af di sini ada padanya sifat hams. Sama ni dengan ak. Af. Maksudnya ada hembusan angin yang keluar bila kita sebutkan huruf tersebut. Af. Boleh. Ladhi, dua harakat panjang sebab jadi mat asli dua harakat. Kemudian la yu, seperti yang telah saya terangkan dekat ayat 111 tadi tu. Minu nabil akhirah. Ni dua harakat lah. Akhirati waliyardau. Okay. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. هُوَ لِيَقْتَرِفُوا ma hum muqtarifun. Okay, saya berhenti sekejap. Saya ada orang message yang saya kena ni. Sekejap ya. Okay, baik, maafkan saya atas gangguan sebentar tadi. Dekat mana ni kita berhenti? Dekat waliyardau kan? Okey. Waliyardau huwa liyaqtarifu. Kita perhatikan pada yaq. Dekat situ ada qalqalah sughra. Sebab apa? Kita akan menjadikan dia qalqalah sughra sebab qaf ini berbaris sukun dan qaf ini di antara salah satu daripada huruf-huruf qalqalah. Nak kena dengung tak perlu dengung. Nak kena panjang tak perlu panjang. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kena ada lantunan yang ringan di situ. Sebab tu bila kita sebut, kita bacanya, dia akan jadi waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Perhatikan seterusnya pada hum muqtarifun. Okey. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Hukum apa yang ada kat sini adalah hukumnya ialah idgham mithlain saghir. Kita masukkan mim yang pertama ni ke dalam mim yang kedua ni. Masuk berserta dengung. Berapa harakat? 2 harakat. Jadi macam mana bunyi dia? Bunyi dia macam ni. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bila kita dengung, dia melibatkan anggota bahagian hidung. Boleh. Bila kita berhenti dekat muqtarifun, dia akan jadi mad arid disukun. Mad disukun sama ada 2 lah, ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Baik, kita tengok pula ayat yang ke 114. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله perhatikan pada ab. Dekat sini pun ada qalqalah sughra. Sebab apa? Sebab ba itu juga adalah salah satu daripada huruf-huruf qalqalah.
kemudian ba ini duduk dekat tengah-tengah ayat, dan juga ba ini berbaris sukun. Mati ni, nampak tak baris mati tu? Jadi dia akan jadi qalqalah sughra. Cara bacaan dia macam mana? Lantunan tu ringan saja. Ab. Boleh. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Perhatikan pada mim ni. Mim dia bertemu dengan waw. Dekat mim ni ada baris apa? Fathatain. Baris apa? Fathatain. Artinya dia bertanwin. Bertemu dengan huruf waw. Jadi hukum apa kat sini? Hukumnya ialah idgham bighunna. Cara bacaan dia dengung 2 harakat. Kita kena dengung, masukkan mim tu ke dalam huruf waw. Lepas tu kita kena dengung 2 harakat. Jadi bunyi macam mana? Hakaman wa huwa alladhi anzal wa huwa alladhi anzala ilaikum. Dhi anzala ilaikum. Perhatikan pada dhi anzala tu. Huruf mat ni, nampak tak huruf mat tu? Yang tak ada titik tu, kemudian bertemu dengan hamzah. Kita tengok pula, satu kalimat ke? Bukan dalam satu kalimat. Kita tengok balik. Oh, ada 2 maksud. Yang, maksud yang pertama, alladhi tu yang. Anzala tu menurunkan. So, yang dan juga menurunkan 2 makna. Bukan satu makna kan? Yang menurunkan. Betul tak? Bukan bawa satu makna. Yang satu makna, menurunkan satu makna. Berartinya ada 2 kalimah dekat situ. Jadi hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Bunyi nak baca macam mana lepas tu? Dia baca dia macam ni. Wa huwallazi anzala ilaikum. Boleh. Perhatikan pula pada anzala ilaikum. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Maka hukum apa yang ada kat situ? Hukumnya ialah ikhfa hakiki bi gunnah. Cara bacaan dia macam mana? Kita kena dengunglah 2 harakat. Kemudian humul kitab. Okey, alif lam yang ada pada al-kitab ni adalah alif lam al-qamariyah. Kan? Itu je kita kena bunyikan alif lam tu. Okey. Kalau tak bunyikan nanti tak kena cara sebutan dia tu. Jadi kita bunyikan dia punya lam tu. Maksudnya maksud saya bunyikan tu kena jelaskan saja bunyi lam tu. So dia akan jadi bunyi macam mana? Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Okey, kitaba mufassala. Okey, bila kita berhenti dekat mufassala, asal dia kan bunyi dia lan kan? Lan. Okey, tetapi bila kita berhenti dekat situ, dia akan jadi mad apa? Mad iwad. Berartinya daripada bunyi lan akan bunyi la. Daripada fathatain 2 fathah akan jadi 1 fathah. Itu kalau kita berhenti. Tetapi andai kita sambung, kita kena tengok pula huruf yang mai selepas dia tu. Boleh? Okey, contoh. Saya bagi contoh. Kalau kita sambung dekat mufassalan walladhi. Dekat situ kita sambung. Kalau kita sambung, dia akan jadi apa kat situ? Tanwin bertemu dengan waw. Dia akan jadi idgham bi gunnah. Dia tukar cara bacaan dia tu. Dia tak boleh nak baca mufassala wa lah. Dia akan jadi mufassalan walladhi. Boleh tak? Boleh. Tapi saya andaikan kita berhenti. Bila kita berhenti, dia akan jadi mufassala. 2 harakat saja. Baik, kita ibtidak. Kita sambung balik. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ آتَيْنَا tu ada mad badal lah dekat situ. Sebab selepas daripada huruf hamzah datangnya huruf mad, dia akan jadi mad badal. Boleh? Contoh lagi bagi mad badal, contoh macam imana. Itu selepas daripada huruf hamzah
mai, huruf mat. Huruf mat apa dia? Sama ada alif, ataupun waw, ataupun huruf ya. Ini saja huruf mat. Boleh. Tapi dalam keadaan ni, hamzah bertemu dengan alif. Jadi dia ada mat badal. Mat badal ni nak baca macam mana? Baca dia, kita kena panjang 2 harakat. Boleh. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ. Perhatikan pada annahu. Nun tu nun yang musyaddadah. Apa erti nun musyaddadah ni? Artinya nun itu bertanda sabdu. Mana tanda sabdu tu? Ni nampak tak? Tu. Tu tanda sabdu ni. Saya tunjuk dekat mouse saya tu. Ni tanda sabdu. Jadi bila jumpa nun yang ada tanda sabdu ataupun mim yang bertanda sabdu, wajib kita dengung. Berapa harakat? Kena dengung 2 harakat. Kemudian kita perhatikan pula pada ni tanda waw kecil ni. Ni tanda apa? Ni tanda dia adalah mad silah qasirah ataupun juga dikenali sebagai mad silah sughra. Sama aja nama, cuma beza nama sikit je. Okey. Cara bacaan dia macam mana? Cara dia kita kena panjang. Panjang berapa harakat? 2 harakat. Munazzalun mir rabbika bil haqq. Okey. Perhatikan pada lumir. Okey. Pada huruf lam ni ada tanda apa ni? Dhammatain. Apa tu maksud dhammatain? Maksud dhammatain tu ada 2 dhammah. Kalau satu dhammah kita panggil dhammatun je lah. Tapi disebabkan ada 2 dhammah kita panggil dhammatain. Bila ada 2 dhammah tu berartinya dia bertanwin. Bila bertanwin, kita kena tengok huruf selepas dia. Kita tengoklah huruf selepas dia adalah huruf mim. Bila kita jumpa dengan huruf mim, tanwin bertemu dengan huruf mim, akan jadi apa? Hukum dia idgham bi gunnah. Cara bacaan dia 2 harakat dengungnya. Ini nak bunyi macam mana? Nak sebut macam mana? Okey, saya akan tunjukkan. Bunyi dia macam ni. Munazzalun mir rabbika bil haqq. Boleh nah? Kemudian perhatikan pada nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Kita pun tengoklah kan. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Macam mana kita nak dengung? Tak boleh nak dengung. Macam mana kalau kita cubalah kita nak buat dengungan? Mirab, tak boleh dengung sebab dengung melibatkan bahagian hidung kan. Jadi hukumnya tak dengung. Hukum yang tak dengung ni nama apa? Tapi dia memasukkan nun ke dalam ra. Ini nama dia adalah idgham bila gunnah. Artinya kita masukkan tanpa kita dengung. Kita masukkan sahaja, lalukan sahaja. Ini macam mana nak bunyi dah? Dia akan bunyi, kita akan sebut macam mana? Mir rabbika. Masukkan sajalah. Mir rabbika bil haqq. Boleh dah? Bil haqq. Kat situ ada qalqalah. Qalqalah apa tu? Qalqalah kubra dekat situ. Sebab kita waqaf dekat situ. Haqq. Dia nak sebut qaf tu lambat sikit dia punya lantunan dia tu. Berat sikit lantunan dia tu. Boleh? Tapi ada orang ada yang sebahagian orang dia kata ni bukan qalqalah, dia ni qalqalah kubra, tapi kat sana ada qalqalah yang asyaddu kubra, yang lebih dalam je. Tak apalah, cukuplah kita kenal ini adalah qalqalah kubra. Boleh nah? Okey, baik. Kemudian kita sambung. Fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Okey, nun ini nun yang bertanda sabdu. Bila nun yang bertanda sabdu, kita kena panjang. Bukan kena panjang, maafkan saya. Kita kena dengung 2 harakat. Kemudian tengok pula dekat alif lam mumtarin ni. Alif lam ni adalah alif lam al-qamariyah. Maksudnya dijelaskan bunyi lam dia tu tak perlu dengung, tak perlu panjang. Kemudian bila kita berhenti dekat mumtarin, dia akan jadi ma'arif bersukun. Sebab apa jadi ma'arif bersukun? Sebab sebelum daripada huruf ma'ya tu ada huruf ra kan. Huruf ra tu
dia berbaris kasrah. Jadi apabila mana-mana huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mad, contoh macam ya, kemudian huruf hijaiyah sebelum dia tu ra, kita tengok kan, betul ra tu berbaris kasrah, lepas tu kita berhenti pula. Bila kita berhenti kat situ, dia akan jadi ma'rif sukun. So ma'rif sukun ni nak baca macam mana? Kita kena panjang lah, tak boleh dengung. Panjang dia berapa harakat pula? Sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Tapi bila kita dah daripada awal ni, contoh saya dah kita dah pilih untuk berhenti 4 harakat. Jadi yang leng-leng dia tu, yang ayat-ayat yang bawah dia pun kita kena bagilah sama kan, 4 harakat dia punya panjang dia tu. Contoh saja, pilih lah nanti sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Baik, kita tengok pula ayat yang ke 115. 115. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Okey, perhatikan pada وَتَمَّتْ. Okey, dekat mim tu ada tanda sabdu, ataupun kita panggil juga mim yang musyaddadah. Bila jumpa mim ataupun nun yang bertanda sabdu ni, kita wajib dengung ataupun disebut sebagai wajibul ghunah. Cara bacaan dia, kita kena dengung lah. Berapa harakat? 2 harakat sahaja. Kemudian tengok pula pada tammat. Dekat ta tu berbaris sukun. Jadi ada sifat hams. Sifat hams ni macam yang saya telah sebutkan sebelum tadi, ayat yang sebelum ni dekat atu ada angin yang keluar dekat huruf ta tu. Contoh, bila kita sebut at kan, ni kita tak tengok dari segi sudut suara. Kalau kita tengok suara, dia akan ada padanya yang tu dekat bahagian syiddah dengan rakhawah. Tapi dekat hams ni, sifat lawan dia adalah jahar. Apabila kita kata jahar, dia tertahan angin tu tak keluar. Contoh saya sebut up, angin mana keluar lepas tu. Tapi kalau saya sebut at, ada angin halus yang keluar tu. Angin halus yang keluar tu lah sifat hams tu. Boleh tak? Boleh lah. Okey. Kemudian kalimatu rabbika sidqan wa adla. Okey, perhatikan pada sidqan wa adla. Dekat huruf dal ni dia berbaris sukun. Berbaris sukun. Lepas tu huruf dal ni adalah salah satu daripada huruf-huruf qalqalah. Benda kita nak tengok, dia ni qalqalah sughra ke kubra. Kita pun perhati tengok, dia duduk kat tengah ayat, dia berbaris sukun. Jadi automatik dia akan jadi qalqalah sughra. Bila qalqalah sughra, lantunan dia ringan sahaja. Tak boleh lantunan yang berat, yang dalam maksud saya. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Boleh dah? Boleh ingat saja dia punya tu. Sidqan wa adla. Okey. Perhatikan pada qaw wa adla. Okey, pada huruf qaf tu ada tanda ni apa ni? Fathatain. Berartinya ada 2 fathah. Membawa maksud qaf itu bertanwin lah kan. Kemudian kita tengok huruf yang mas selepas dia ni. Huruf waw kita kata. Jadi apa hukum yang ada kat sini? Hukumnya idgham bi ghunnah. Sebab apa? Sebab waw juga di antara salah satu daripada huruf-huruf idgham bi ghunnah. Boleh nah? So nak bunyi macam mana? Nak sebut macam mana? Bunyi dia macam ni. Sidqan wa adla. Kita dengung 2 harakat. Boleh. Kemudian ad sama yang saya sebut sebelum tadi dekat sweet tu la mat riwayat. Patutnya lan kan? Tapi bila kita mati akan bunyi la. Boleh nah? Okey, saya sambung. La mubaddila li kalimatih. Boleh nah? Wa huwas sami'ul alim. Mak ada sukun tu. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjangnya. Baik, kita sambung pula ayat yang ke-116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in
yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Okey, perhatikan pada wa in tuti'. Nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ta. Nak jadi apa ni? Hukum apa kat sini? Hukumnya adalah ikhfa hakiki bi gunnah. Tuti' ak. Ada sifat apa kat situ? Adalah seperti yang kita jumpa ayat sebelum ni, sifat hamz kat situ. Ak. Thara man fil ar. Fil ar. Thara man fil ar. Man fil ar. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Hukum apa kat situ? Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Macam mana nak sebut dia? Macam mana nak baca dia? Kita kena dengung 2 harakat. Yudilluka an sabilillah. Okey, lam pada lafzul jalalah. Bila kita lafzul jalalah ialah Allah. Boleh lah, bila saya sebut lafzul jalalah, kita bayang dalam fikiran kita ialah lafaz Allah. Kita sebut dia adalah sebagai lafzul jalalah. Jadi lam pada kalimah Allah itu dibaca dengan muraqqaqah. Dibaca dengan dalam keadaan nipis, dinipiskan. Sebab apa? Sebab lam ini, lam sebelum lafzul jalalah pada lafaz Allah ni, sabili tu, li tu berbaris kasrah. Tapi kalau dia berbaris fathah ataupun dhammah, kita kena baca mufakhamah. Kita kena tebalkan dia. Bila kita berarti macam mana? Apa tebal nipis ni? Tebal nipis. Okey, kita lafaz Allah tu kita baca dia akan jadi sabilillah. Kita tak baca sabilul lufo. Dia akan jadi berat dekat situ. Dia akan tebal. Tak boleh lah. Sebab tu kita kena baca sabilillah. Boleh? Nah. Sabilillah. Okey. Kemudian saya sambung. Iyattabi'una illa dhanna. Tak boleh berhenti kat situ. Tapi saya nak tunjukkan tajwid dulu. Okey, nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah. 2 rakaat lah dengung dia. Yattabi'una illa dhanna. Nah ni dengung 2 rakaat lah sebab nun yang bertanda syaddah. Wa inhum illa yakhrusun. Okey. Perhatikan pada inhum. Nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Yang mana ha ni di antara salah satu daripada huruf-huruf izhar nanti. Jadi nak bunyi macam mana, nak baca macam mana, kita jelaskan sahaja. Tak perlu dengung, tak perlu panjang. Wa inhum. Macam tu. Wa inhum illa yakhrusun. Bila kita sebut kha, dia melibatkan bahagian kerongkong kita ni. Kha. Itu kat bahagian makhraj huruf dia. Nah, makhraj ni adalah cara kita nak sebut huruf tu. Ni, tempat keluar huruf tu. Bila kata kha, tempat dia dekat sini. Bahagian kerongkong ni. Yakhrusun. Bila kita berhenti kat rusun, yakhrusun tu dia ada 2 ataupun 4 ataupun harakat. Sebab apa? Sebab ma'al sukun. Ya, betul. Baik, kita sambung ayat yang ke-117. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, perhatikan pada inna. Nun tu syaddadah kan? Jadi kita kena dengung lah 2 rakaat. Kemudian kita perhati pula dekat mana? Nun mati ni, man yadhillu. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Hukum apa dekat situ? Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Macam mana idgham bi gunnah ni? Kita kena dengung. Dengung yang macam mana? Dengung kita masukkan huruf nun mati tu ke dalam huruf ya. Berapa harakat kita nak dengung dia? 2 harakat kita dengung dia. Boleh nah? So nak bunyi macam mana? Nak sebut macam mana? Bunyi dia macam ni. Man yadhillu an sabilihi. Boleh? Perhatikan pula pada al-sabilih. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Jadi hukum apa kat sini? Ikhfa hakiki. Sebab apa jadi ikhfa? Sebab sin adalah salah satu daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Kemudian bertemu dengan sebelum daripada huruf sin itu adalah huruf nun. Nun yang bertanda sukun. Ataupun kita kenali juga dengan
nun sakinah, iaitu nun mati. Jadi hukum dia ialah ikhfa hakiki birunna. Cara bacaan ni kita dengung 2 harakat. Baik, kemudian kita perhatikan pada wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhtadin. Boleh. Muhtadin tu bila kita mentik dia akan jadi ma'rif sekolah nah. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Baik. Untuk ayat yang terakhir iaitu ayat yang 118. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. فَكُلُوا مِمَّا, perhatikan pada mimma. Mim tu bertanda syaddah, mim yang musyaddadah. Jadi wajib kita dengung 2 harakat. Kemudian zu, huruf dzal lah, huruf lisawiyah. Dzukira ismullah, huruf sin lah. Dzukira ismullah, mullah. Dekat sini mim ni kita kena lamzul jalalah ni dibaca tebal lah, sebab mim tu berbaris dhammah. Tak boleh baca mulla, tak boleh baca macam tu. Kita kena baca mullahi alaihi in kuntum. Okey, in kuntum. Nun mati bertemu dengan huruf kaf. Yang mana kaf ini adalah salah satu daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi macam mana nak baca dah? Kita kena dengung lah 2 harakat panjang dia. Dengung dia. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Okey. Nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki birunna. Kemudian mim mati bertemu dengan ba. Perhatikan dekat sini nah. Tum bi ayatihi mu'minin. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka di situ ada hukum ikhfa syafawi. Macam mana ikhfa syafawi ni nak baca macam mana, nak sebut macam mana? Ada 2 cara baca dia. Pertama, kita rapatkan terus. Kita dengung dalam keadaan kita merapatkan kedua-dua bibir atas ni, bibir atas dan juga bibir bawah ni. So macam mana? Saya tunjuk contoh dulu. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah in kuntum, hampir rapat tapi tak rapat lagi nah, hampir rapat. Tum bi ayatihi mu'minin. Boleh. Berartinya cara yang kedua itu sama dengan cara bacaan iqlab. Boleh. Mu'minin bi ayati mu'minin. Nah, ni tanda apa ni? Ni tanda maksulah qasira. Juga dikenali sebagai maksulah sughra. Macam mana nak baca dia? Cara dia ialah kita panjang 2 harakat panjang dia. Kena dengung tak? Tak perlu dengung. Bila kita kata mat, tak perlu dengung. Panjang sahaja 2 harakat. Mu'minin. Okey. Alhamdulillah. Kita telah selesai sesi talaqi kita tajwid surah Al-An'am ayat yang 118 ni. Jadi kita bacalah sama-sama balik daripada ayat yang ke 111. Okey. Siapa nak minum air ke, nak rehat sat ke, boleh lah. Bismillah. Baiklah, kita baca sama-sama nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah.
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberikan peluang rezeki untuk sama-sama dalam talaqi dan juga tadabbur ini. Satu peluang yang baik. Tahniah saya ucapkan kepada semua di atas. Kita inilah diberikan kesempatan masa untuk kita sama-sama talaqi dan juga tadabbur. Semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk sama-sama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, insya-Allah. Baik. Untuk sesi tadabbur, kita tengoklah sikit kan. Lebih kurang 2 ayat kot noh, insya-Allah. Baik. Perhatikan pada ayat 111 dan ayat 112 ini adalah kesinambungan daripada ayat yang sebelum ni. Ayat yang ke-109 dengan 110. Ayat 109 macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Ayat dia bunyi, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum la yu'minunna biha. La in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha. Okey, nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang perangai orang musyrikin Mekah ni, orang yang tak beriman ni, kat Mekah dulu ni. Mereka kan minta dekat Nabi kan, peminta kat Nabi Muhammad. Mereka kata, kalau betul risalah engkau yang engkau bawa ni, betul agama Allah, buat mai bukti kat kami. Dalam ayat-ayat sebelum ni, banyak dah Allah Ta'ala suruh tengok dekat ciptaan dia apa semua kan.
tak mau juga mereka ni orang kata apa, kahak ketegang, tak mau juga nak ikut dakwah Nabi Muhammad SAW ni. Jadi Allah Ta'ala mereka cakap dekat Nabi Muhammad, mereka kata, wahai Muhammad, kalau betul apa yang dakwah ni, apa yang hang duk seru kat kami ni, hang minta dekat Tuhan hang, yakni Allah lah, untuk turunkan para malaikat ni sebagai bukti yang menyokong kata hang benar. Mereka buat macam tu, buat satu cabaran kepada Nabi. Sebab tu dalam ayat yang ke-109 Nabi kata apa? Qul innamal ayatu 'indallah. Kan? Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, katakanlah sesungguhnya tanda-tanda keesaan Allah SWT tu semuanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut dalam ayat 111 ni, Allah Ta'ala tahu perangai orang musyrikin ni kalaulah diturunkan kepada mereka malaikat. Yang pertama adalah diturunkan kepada malaikat, nazzalna ilaihimul malaikah. Yang kedua, wa kallamahumul mauta, orang yang mati tu dapat bercakap kata kat depa ni, dihidupkan. Dia kata kalau orang mati ni diberi peluang lah untuk cakap kat depa, kata bahawa apa yang Nabi Muhammad bawa tu adalah benar, akan adanya hari kiamat apa semua ni. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kalaulah kami kumpulkan semua ni, apa yang ada kat langit dan bumi ni, untuk bagi tahu kepada orang musyrikin Mekah bahawa Nabi Muhammad tu benar, Allah tu ada, apa semua ni, berhadapan, dalam keadaan berhadapan dengan mereka ni, maka nuliyuk minu, mereka ni menafikan lah. Orang kata mereka ni takkan beriman, tetap takkan beriman dengan kebenaran tu. Pasal mereka ni nakal, mereka ni ketegang, mereka tak beriman. Melainkan illa ayyasha Allah, melainkan Allah, kalau Allah Ta'ala berkehendak. Maksudnya kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak untuk mereka ni beriman, Allah Ta'ala boleh jadikan. Yahdillahu man yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh nak bagi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Untuk contoh, kalau Allah Ta'ala nak bagi mereka ni beriman, tak perlu pun maknanya pada tanda-tanda ni, tak perlu mereka nak minta malaikat turun apa semua ni. Boleh, Allah Ta'ala boleh jadikan. Tapi walakinna aktsaruhum yajhalun, tetapi kebanyakan daripada mereka itu yajhalun, orang-orang yang jahil. Maksudnya kata dia jahil pasal apa? Pasal mereka tak tahu hakikat sebenar beriman, kelebihan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Mereka tidak diberikan petunjuk dan hidayah. Sayanglah kan. Okey. Dalam ayat yang ke-112 pula kita tengok, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Okey, nak ceritakan, nak abang dekat Nabi Muhammad, janganlah sedih kan. Pasal apa? Pasal bila orang yang nak bawa risalah dakwah ni, dia punya mihnah, ujian dia, ataupun kita kata bahasa moden lah ni pada tribulasi dah. Ujian dia, sunnah dalam orang berjuang ni biasalah. Bila orang yang berjuang ni menentang apa? Menentang musuh lah. Kita berjuang akan ada musuh kita. Kita bawa kebenaran, akan ada orang yang menolak kebenaran kita. Dia nak kata apa dalam ayat 112 ni, Allah Ta'ala kata apa? Begitulah kami jadikan kepada setiap likulli nabiyyin adu. Setiap para nabi itu, para utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada musuhnya. Siapa musuh dia ni? Badal dia ni siapa? Gantian daripada musuh dia ni siapa? Syayatinal insi wal jinni. Syayatin daripada syaitan-syaitan daripada manusia, dan juga syaitan-syaitan daripada jin. Oh, ada juga ke syaitan daripada manusia? Ada. Dia berperangai, bersifat seperti syaitan. Apa sifat syaitan? Dia menghalang orang daripada melakukan kebaikan. Ya memang dia, kita tengok dia manusia macam kita tak. Ya, kita macam mana boleh kita tak, tapi cuba kita tengok perangai dia. Bila kita nak buat satu kebenaran, dia tak bagi. Dia menolak kebenaran. Itu adalah perangai di antara sifat-sifat syaitan. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Apa sifat-sifat syaitan dan juga jin, syaitan jin dan juga syaitan manusia yang disebut dalam ni? Sifat dia adalah yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka tu saling duk bisik antara satu sama mereka tu dengan kata-kata yang indah. Semua benarnya kata-kata dusta yang indah itu adalah satu pendustaan, penipuan belaka. Ini bahayanya kalau kita tengok kan.
bisikan-bisikan syaitan ni semualah membawa ke arah yang tak benar lah, yang tak betul. Terutamanya kalau kita kan yang buat ibadat apa semua ni kan, dan kita duk baca Quran ke apa ni syaitan kena bisik kat kita. Mengaji ni bukan nak ni, dia kata mengaji nak bagi tunjuk pandai dekat orang. Contoh dia, tu semua adalah bisik-bisikkan syaitan apa semua tu kan. Mengaji nak bagi boleh, pasal nanti kita malu ke orang kata kat kita tak boleh mengaji ke apa ke. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Jadi kita kena ni lah kan. Sebab tu sebelum kita nak buat satu benda baik ke apa, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita nak baca Quran, kita berlindung dengan Allah, kita minta kita apa tu, lafaz isti'azah tu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim semua. Kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dikutukkan, syaitan yang dikejam semua ni lah kan. Syaitan yang terkutuk tu kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dalam kita melakukan suatu kebaikan akan ada bisikan-bisikan syaitan yang akan datang kepada kita untuk tidak kita melakukan kebaikan tersebut. Itu fikiran biasalah sebagai manusia biasa, kita tak dapat tidak lari daripada syaitan bisikan-bisikan tersebut. Fadharhum wa ma yaftarun. Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad, tinggalkanlah mereka, fadharhum wa ma yaftarun. Biarlah kat depa ni, jangan duk rasa sedih hati kan. Sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang yang buat ke arah kebaikan, kita perlukan ketabahan. Kita berusaha sahaja. Adapun hasil itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak suruh orang buat baik ke apa, itu hanyalah usaha kita sahaja. Ya, setakat kita mampu sahaja. Hasil dia orang nak terima ataupun tak terima dakwah kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segala petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu taala alam bisawab. Saya berhenti dahulu setakat ni. Jadi saya rasakan ini mungkin kelas yang terakhir sebelum kita nak masuk fasa Ramadan. Untuk saya lah kan, lepas ni mungkin Ustaz Mamdu ada satu kelas lagi. Ustaz Afiq saya tak pasti macam mana, tapi Ustaz Mamdu esok kan hari Ahad ada satu kelas lagi, insya-Allah masuklah kan, ambillah peluang ni insya-Allah. Jadi untuk di kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, kita sama-samalah kan kita berbuat, insya-Allah akan ada program-program dekat Al-Baghdadi Center ini. Kita akan rencanakan beberapa program sempena Ihya Ramadan. Jadi saya mohon ampun, saya mohon maaf nak masuk bulan yang mulia ni. Andai kata ada salah dan silap daripada saya sepanjang bersama dengan sedang muslimin muslimat sekalian, setakat itu dahululah kita berhenti kan. Kalau ada yang tak faham ke apa, ada tak jelas ke ataupun salah silap daripada saya, berikan saya teguran. Jadi kita tutup majlis kita ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.